Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jadi kita sambung balik kitab kita ni Yas'alunaka, tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan bersama Dr. Ahmad Syarbasi. Kita baca ini tatu di kulit ni. Ada orang tanya Syekh ni, seorang pemuda Muslim yang sedang berada pada usia remaja mentatu dadanya dengan beberapa gambar seperti gambar singa atau apa ni, macan kamu tahu tak? Bekas yang tinggalkan oleh tatuan itu tidak dapat hilang selamanya. Pakai kekal gitulah nak masuk dari kulit nak. Bagaimanakah pandangan agama mengenai praktik mentatu badan tersebut nak? Apakah tatu itu najis? Apakah solat seorang sah dengan adanya tatu di badannya? Syekh jawab. Para ulama kontemporer ni, ulama moden lah, mengatakan bahawa sesungguhnya mentatu adalah suatu kebiasaan meletakkan suatu tanda di kulit. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara yang bermacam-macam dalam mentatu dia. Baik dengan tusukan maupun dengan mewarnai sahaja. Terutama itu dilakukan pada telapak tangan, permukaan lengan atau di permukaan pipi maupun dada. Beberapa kelompok manusia zaman dahulu telah menggunakan tatu untuk tujuan-tujuan yang bermanfaat. Terkadang disertai dengan bekam dan koyakan sebagai petunjuk kesedihan. Terkadang juga dimaksudkan untuk menjaga dari mata orang yang hasut. Penyakit ain ke apa kata dia. Sebagaimana sangkaan mereka lah. Kagut lah benar tu dah. Atau untuk menunjukkan keutamaan kasta. Macam India ada Brahma ke apa dah. Parya lah. Sebagaimana sangkaan mereka untuk menunjukkan keutamaan kasta, ikatan kabilah atau kedudukan sosial. Orang tertentu tu lanai dah. Terkadang tatu digunakan dengan disertai kai, yang dicap dengan cara membakar dengan menggunakan besi panah sebagai perendahan terhadap pelaku tindak kriminal atau orang buyan ke apa ni. Maksudnya orang cop dah, orang jenayah ke apa dia penegak dah. Guna praktik tatu pada bangsa-bangsa tersebut semakin berkurang kerana majunya peradaban dan pendidikan. Tatu adalah menusuk kulit dengan jarum yang tajam atau dengan alat lainnya sehingga darahnya mengalir dan kemudian mengisi tempat tusukan tersebut dengan gemuk atau dengan beberapa bahan lainnya sehingga nampak timbul tulisan ke apa lukisan itu dah. Pada masa jahiliah orang melakukan itu dengan maksud sebagai penghias. Mereka membuat berbagai-bagai gambar di badan mereka. Kaum lelaki pada waktu itu beranggapan bahawa tatu memperkuatkan sendi-sendi bahagian badan yang ditatu dah. Ini pendapat mereka lah nak ragu dah. Al-Alusi dalam kitabnya Bulughul Arab mengatakan, sesungguhnya tatu adalah sikap yang batil dan merupakan kebiasaan yang buruk sekali. Oleh kerana itu syariat Islam membatalkannya. Kerana dengan tatu seorang mengubah hasil ciptaan Allah SWT. Di dalam banyak hadis disebutkan bahawa Allah SWT melaknat orang bertatu. Kena laknat orang tatu ni, kena laknat dah. Ibn Athir menyebutkan bahawa orang yang bertatu adalah orang yang membuat gambar di tubuhnya. Ibn Athir mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan tatu ialah menusuk kulit dengan jarum, kemudian mengisinya dengan celak atau nila sehingga bekasnya akan berwarna biru atau hijau supaya kekal lama. Ni buat gitulah dah. Dari penjelasan ini kita dapat mengambil kesimpulan bahawa tatu adalah suatu hal yang diharamkan dalam agama. Kena faham situ dulu dah. Anak muda tersebut telah melakukan kesalahan dengan mentatu tubuhnya. Tetapi Allah SWT akan mengampuninya jika dia tidak melakukannya kerana tidak tahu hukumnya. Atau dia melakukannya dengan mengetahui bahawa hal itu diharamkan dalam agama. Tapi kemudian dia meminta ampun kepada Allah, bertaubat dan menyesali perbuatannya serta bertaubat dengan sebenar-benarnya. Adapun mengenai hukum suci atau najisnya bahan-bahan yang digunakan dalam praktik mentatu, maka itu kembali kepada asal bahan-bahan tersebut. Jika bahan-bahan tersebut berasal dari sesuatu yang najis, maka dia pun najis. Namun jika dia berasal dari sesuatu yang suci, maka dia pun suci. Bahan yang bubuh dalam itulah. Tepak luka je dah. Anak muda ini mestilah menghilangkan tatunya itu jika dia menemukan orang yang aman, orang yang mahir yang dapat menghilangkan tatunya secara tidak berbahaya lah dah. Jika dia telah dapat menghilangkannya, maka berarti telah menghapuskan bekas-bekas kesalahannya. Kalau dia ada cara perbuatan moden ke apa sehingga boleh hilang tatu tu lebih baiklah. Namun jika dia tidak dapat menghilangkan bekas-bekas tatunya itu dengan berbagai cara, maka dia tidaklah berdosa dengan bekas yang masih tinggal tersebut. Dan dia dapat mengerjakan solat seperti kaum muslimin yang lain. Ada kabelong dulu kita insah nak masuk Islam taubat ke apa tu nak. Tatu penuh lagi muka dia lah. Tapi nak orang bagi tak boleh nak buat kat. Dia gitu lah dah.
Al-Quran Al-Karim mengatakan Allah tidak membebani sesuatu dari diri kecuali dengan apa yang dia mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Surah Al-Baqarah ayat 286. Pada ayat lain Al-Quran juga berkata Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan dia tidak menginginkan kesulitan bagimu. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Surah Al-Baqarah ayat 185. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setara tu dah. Jadi sekat mana boleh. Lepas tu gak biarlah. Ambil semaya ni gitulah. Ambil semaya tatu-tatu kira rata lah. Nak gana sekat mana boleh dah. Yang mana bukan susah dah. Bukan setengah termakai babi ke apa makan pasir ke apa mengarut tu dah. Biarlah hak makan tu nak. Kena dengar pendapat mazhab lain. Mazhab lain kata babi tu tak jadi najis mughallazah. Kalau kita nak suruh untuk orang tertentu yang telah termakai babi ke apa ni bikin nak makan pasir lah. Tidak karut lah. Adalah hadis hanya disebut ialah jilatan anjing tapi tak sebut babi dah. Kena cuci 7 kali tu nak. Cuma ulama qiyas dalam mazhab kita ni. Okey, membuat patung dalam proses mengajar. Ada tanya Syekh, bagaimana pandangan agama mengenai menggambar musawir di papan tulis dan membuat patung binatang atau sesuatu yang lain yang punya roh di sekolah-sekolah? Apakah itu boleh dilakukan dalam keadaan mengajar di sekolah ataupun tidak? Dah. Jadi Syekh jawab, banyak hadis yang melarang membuat patung musawir gapo ni surah. Perbuatan demikian dalam kitab-kitab fiqh terkadang disebut dengan istilah tasawir dan terkadang juga dengan istilah tasalib. Tasalib ni. Imam Bukhari meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, maksudnya sesungguhnya manusia yang paling keras siksaannya adalah para pembuat gambar, pembuat patung, gambar patung apa tu paling siksaannya paling besar lah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya, sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar patung-patung itu akan disiksa pada hari kiamat. Tak akan diperintahkan pada mereka, hidupkanlah apa yang telah kamu buat itu. Sampai tahap tu dah. Jadi benda tu lebih bagus ha. Jangan dengar setengah tu cerita sufi. Habib Wali ni. Dia kata Tok Guru dia ni, Habib Tok Wali ni. Dia ada gambar ayat ke apa dah. Tepek din ni dah. Bubuh din ni dah gambar dia. Gambar gapo tau lah. Ayat gitu lah. Jadi ada orang tegur kata Nabi lagi ke. Dia boleh kata kita tengok ni. Dia tunjuk ke ayat tu nama hak gambar tu kan jadi ayat sungguh dah. Tu kan. Lepas tu kayak ni keramat ni. Ni bukan keramat ni memang setel dah. Sebab apa? Nabi kata hidupkanlah apa yang telah kamu buat. Ia seolah-olah cabar. Dia seolah menyahut cabar Allah SWT lah. Jangan main pokok ni dah. Di benda tu hadis Nabi dan Nabi lagi agak hormat lah Nabi dia senyap ni dok tak wali ke apa kita lawan hadis Nabi. Nabi kata tak boleh dia buat tu keramat dia kau lah padahal sihir ke apa lah. Jadi kita kena ingat tak boleh. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya barang siapa yang membuat sebuah patung di dunia, maka pada hari kiamat nanti dia diperintahkan untuk meniupkan roh ke dalam patung ciptaannya itu. Padahal dia bukanlah peniup roh. Jadi kena torture, kena dosak, jadi tension gitu lah, terseksa kerana nak berhidup padahal dia tak boleh buat dah. Yang menghidupkan Allah SWT saja. Kena paksa kerana dia dunia ni dia buat patung ni. Nampaknya yang dimasukkan dengan gambar suar dalam hadis-hadis ini adalah patung yang berbentuk. Jadi ulama bahas pula adakah patung tu gambar ke atau patung yang berbentuk tokoh ni macam patung sungguh lah. Bukannya gambar. Jadi ulama bahas, ada ulama khilaf lah. Jadi hadis-hadis tu banyaknya masuk patung yang berbentuk yang berwujud sesuatu benda yang punya roh dan kehidupan. Seperti manusia dan binatang. Adapun yang menjadi sebabnya adalah tekad Islam untuk membantras dan memerangi berhala dan penyembahan terhadap patung. Jadi walaupun situ disebut menandingi ciptaan Allah SWT, tu asah dia ikut hadis tu lah tak. Ilat dia sebab dia. Tapi ilat dia sebaliknya hal lebih besar lagi. Ya satu masa nanti dia boleh jadi benda yang disembah dia. Benda yang disembah. Dia zaman berzamai. Asalnya ambil berkat. Tok Guru kau gapo lah sekali disembah. Orang Melayu pun ada dah 3 tokong Melayu orang Cina semua dah. Dah. Di Malaysia di tempat kita ni bah. Orang Islam, orang soleh, orang juru dah. Tokong bah sembuh ke orang Cina dah. Jadi tak pelik lah benda kita nak elok lah. Oleh sebab itu kita nak elok. Oleh kerana itu mau tidak mau mestilah dilakukan serangan yang keras terhadap pembuatan patung-patung yang dahulunya merupakan awal tahapan menyembah berhala dan menyekutukan Allah SWT.
Oleh kerana itu, para ulama mengecualikan gambar-gambar tidak berbentuk patung. Baik gambar itu dikerjakan dengan tangan atau dengan menggunakan alat gambar yang khusus. Gambar zaman moden ni kan. Kamera gapo. Kerana para penyembah berhala tidak menyembah gambar-gambar seperti ini. Walaupun ada sebahagian fuqaha yang bersikap keras dan mengharamkan semua gambar. Surah tu masuk gambar. Sikap keras yang demikian tidak sejalan dengan keperluan manusia akan gambar adalah banyak urusan zaman sekarang. Jadi syih ni hoja. Zaman sekarang ni payah dah. Kalau kita nak haram dah. Banyak itu perlu dah. TV lebih hebat kalau kita nak kata menandingi ciptaan Allah. Gambar hak toko nampak. Skeping tu dengan gambar hak geruk. Macam dalam TV, dalam internet ke apa ni tak. Lagi kuat lah ilat tu menandingi ciptaan Allah. Adakah hara kita duk ceramuh ni kau duk nampak gambar saya ke apa ni tak. Jadi timbul perbahasa dia kena nama ni. Masuk asal surah ni gambar. Cumanya dah ni adakah masuk gambar tu serupa dengan zaman moden. Setengah-setengah ulama moden termasuk Dr. Yusuf Qaradawi dan ulama Mesir setengah tu dia kata surah tu zaman dulu lain dia masuk surah zaman ni. Surah zaman dulu tu memang dia macam lukis lah. So selagi surah juga dia masuk buat patung. Perkara tu ada masuk surah ni. Lepas tu lagi surah tu hak zaman moden ni masuk yang lain sikit. Dia kata memberhentikan gambar ataupun merekod ke dah. Cuma dia ada teknologi soalan benda tu. Bukanlah lukis tapi dia ni buat macam memberhentikan gambar dia. Jadi itulah jadi khilaf ni. Para ulama juga mengecualikan boneka-boneka mainan anak yang terbuat dari kapas, kain, tanah, kayu plastik atau yang lainnya. Tapi bila-bila surah Nabi marah bukan main anak pun. Tapi adalah riwayat Aisyah sendiri main anak patung naga apa dia. Dan seolah Nabi membenarkan anak patung-patung ni mainan budak lah. Mereka berhujah bahawa Sayyidah Aisyah radhiyallahu pun mempunyai boneka mainan seperti itu. Dan Nabi SAW melihatnya namun tidak melarangnya. Ini pendapat kata Nabi nikah muda benar dah. Aisyah ni 9 tahun bersama Nabi ni. Gitulah hujah dia ni nak. Setengah ulama dia tak setuju lah. Dia kata tak betul ni Aisyah ni. Pasal Aisyah ni sekerik dok. Syair gapun huruf ilmu nasak ni ingat belaka dah. Dia ngaji masa mana kalau budak kecil ni. Masa dia bersama Nabi tak ada nak ngaji dah nak. Pasal sibuk dengan hadis dan Al-Quran lah. Ilmu nasak yang ambil mana. Itulah perbahasa ulama. Biarlah tapi nak yang bunyinya. Kalau boleh pun ujahnya kuat juga dalam hadis sahih pun kata mainan budak ni walaupun macam patung dibenarkan. Atas dasar ini kita dapat mengatakan bahawa menggambar di papan tulis yang dilakukan dalam proses belajar mengajar, lukis orang, lukis jatuh, lukis apa dah. Dengan maksud untuk memperjelaskan permasalahan yang perlu diketahui oleh para murid dan mahasiswa adalah sesuatu yang dibolehkan. Kerana pada demikian bergantung kemaslahatan umum. Pasal maslahat dia untuk faham molek. Ngaji sains, buat ceramah gini, tak payah faham dah. Kalau tak ceramah gini nak suruh faham, kena ada gambar. Depan budak tu, ayat ni gini, baru nampak molek dah. Apalagi jika objek gambar itu tumbuh-tumbuhan atau benda-benda mati yang lain, lagilah boleh tak? Demikian juga tidak ada larangan untuk memberi kelonggaran di dalam membuat patung dengan menggunakan tahiyat di sekolah-sekolah dengan maksud untuk pendidikan dan pengajaran. Kerana pada perbuatan yang demikian tidak terselip unsur penyembahan berhala ataupun syirik. Adapun membuat patung dalam bentuk mengagungkan sesuatu yang mempunyai roh, maka majoriti ulama sepakat bahawa demikian itu adalah haram. Wallahu a'lam. Jadi ginilah. Nombor satu ni, penolak anak gapo ni sebenarnya melibatkan pengagungan. Kalau kita buat patung di sekolah, orang mengaji biologi, kau nak tunjuk jantung, kau bahas dah tubuh. Dah tubuh, tunjuk benda tu lah. Benda tu pun tidak comel, huduh nak tunjuk bagai dalam perut dah. Dalam tubuh badan ni tak comel mana. Jadi patung secara tu tak apa. Tapi patung kalau jenis nampak comel, nampak patung tu patung tak lebar, patung untuk guru dah. Pakai serba ke apa tak boleh tu. Dia lagi mulia orang tu, lagi hebat tu, dia jaga lagi tak boleh. Kerana ada unsur ambil berkat. Patung tu jadi ambil berkat dah. Jadi ramai orang kita ni. Dia boboh gambar Tok Oli ataupun Tok Guru pondok namanya. Dia boboh di masjid. Tak berat sekali boboh depan masjid. Okey sikit boboh belakang dah. Boboh gambar Tok Guru kan. Dia kata buat apa ni? Tengok tu boleh pahala ya. Start karut tu. Start karut tengok gambar Tok Guru, gambar Tok Oli boleh pahala. Start karut tu start jadi pun berhala dulu. Dia start ni tu ingat, suruh pahala ingat ke Tok Guru dah. Tok orang soleh gitu asal dia. Dah sekali berkat, dah sekali
Nak selawat kena tengok muka tok guru, kena tengok muka Habib kau gapo no ya. Allahumma shalli ala Muhammad, kena bayang muka Habib dah. Start dia tu dah. Sebut berat lagi la ilaha illallah dah. Saya pernah jumpa gambar Wali Songo, dia duk ngatik dek kedai tu, kedai dia, anak dia duk kebal ti sana, dia duk ngatik. Tapi dia kena tengok muka Wali Songo hak dia tepek dinding tu. Kerana tu dia kena apa panggil istilah, dia tak ingat istilah tasawuf ni dak. Dia kena tawajuh tu dengan bayar muka tok guru dia. La ilaha illallah dan bayar muka tok guru. Jadi Allah tu jadi muka tok guru dia dah. Allah tu tok guru dia dah. Jangan main dah. Ayat heret dah. Sebab itu lagi orang soleh lagi tak molek gambar-gambar dia dipaparkan tebing. Ada dia. Gambarnya asalnya patung yang satu tak boleh. Tapi lawan ni memang ada orang Hindu pun sembuh Cina berapa tak gambar tok nenek dia tu. Mak ayah dia hak mati ke apa. Lepas tu boboh colok dah. Lepas tu macam sembuh ni. Nak jadi gitulah pasal roh ni yang masuk alam tinggi, alam ketuhanan bagi dia dah. Jadi kalau kita gambar tok guru tu orang mati, ada dah ni dak. Kubur tok orang soleh tertentu. Dia buat gambar. Supon Cina dah. Supon tok ca. Kubur orang Islam tapi supon yang tok ca gapo tu boboh gambar juga dah. Sudah. Nak start tu nak start serupa dah. Jadi gambar orang soleh ni lagi tak boleh dah. Lagi haram. Kita tepek dinding gapo. Gambar keluarga pun kalau boleh sikit. Itulah kalau boleh kata molek juga pasal gambar ni setan iblis ni kalau orang bahagian perubatan ruqyah ni dak. Ruqyah Islam ni. Dia akan royak gambar ni tepat tepek banyak jin setan iblis ni dak. Kalau dipaparkan lah kalau buat dalam album tak apa. Pasal dia mudah dia suka duk situ dak. Jadi oleh sebab itu kita kata bukan semata-mata gambar. Nombor satu gambar yang pengagungan. Gambar lain yang tidak perlu tak molek lah, kurang molek. Tapi kalau dia gambar tu terutama untuk mengaji, untuk kemahiran ke apa, tak ada masalah lah untuk mengaji dah. Menandingi ciptaan Allah tu, walaupun disebut menandingi ciptaan Allah, ada ulama pahamnya bukanlah maksud menandingi, maksudnya pengagungan dah. Pasal dia ni menyebabkan boleh jadi satu hari nanti orang tukar, orang anggap patung dia atau gambar dia tu jadi macam Tuhan. Apapun kita tak molek lah mana pun seluruh tubuh nate tepek dinding dah. Kalau dalam album, dalam buku dia apa tu biarlah dah. Dulu buku Arab Saudi, buku belajar durus lughatul arabiyyah li ghairi natiqina biha tu. Dia tak buat gambar putus-putus tekok nate habis. Orang pun gambar putus-putus dah. Kepala putus supaya tidak menyerupai benda hidup dah. Tapi kita kata apa dah, zaman ni pakai gambar tu dah. Gambar tu tak payah putus-putus pakai gambar tu. Buku hak baru Arab Saudi pun serupa dah. Gambar orang terus dah. Tak payah buat gambar lukisan, buat putus-putus tekok dah. Agak pun nate putus tekok tak ada dah. Kerana lebih menarik dan lebih mudah faham lah. Kerana gambar Saudi. Tambah ada fatwa kata gambar surah itu tidak serupa dengan gambar ya anggapnya gambar yang diberhentikan macam cermin lah. Cermin ni kita dibenarkan tengok cermin dah. Tak ada ulama kata haram tengok cermin. Bahkan Nabi tengok cermin nak sisir rambut ke apa dah. Jadi cermin tu boleh bermakna beza dengan gambar lah ni dia berhenti. Cermin kita lah ni kalau cermin biasa kita tak berhenti lah gambar dia tu dah. Depan cermin tapi zaman moden ni dia buat siapa kau gambar tu boleh berhenti. Dia bukan lukisan surah macam dimaksudkan biasa dah. Begitu juga video dah. Dia boleh ingat. Tapi kita tengoklah benda tu ni banyak ulama kata boleh lah secara umumnya. Cumanya kita elok. Bagi saya hak bahayanya ialah alim ulama. Gambar alim ulama ni lagi tak molek bahaya dah. Dia akan jadi satu hari orang ambil berkat. Macam lambar capa gapo lah gambar tok guru ni. Untuk elok pahala lah, berkat lah, rahmat Allah yang kata dah. Boleh pahala tengok. Start nak karut-karut dah tu. Jadi orang alim lagi tak boleh berbanding gambar-gambar artis, gambar-gambar main bola dah. Okay, habis itu. Islam dan syair. Ada tanya Syekh, kami mendengar orang mengatakan bahawa perbuatan menyusun syair adalah haram. Begitu juga mendengarkannya. Mereka mengatakan demikian dengan bersandar kepada dua hal. Pertama, Al-Quran mencap para penyair dan para pengikutnya dengan kesesatan. Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang yang sesat. Kedua, para penyair biasanya berlindung kepada ungkapan berlebih-lebihan dan dusta.
Sehingga ada ungkapan yang mengatakan syair yang paling indah adalah yang paling banyak dipenuhi dusta. Lagi orang rasa syok, lagi rasa menarik tu, banyak belawak dia. Bagaimana pandangan Islam mengenai hal ini? Apakah pernyataan yang terdapat dalam surah Asy-Syu'ara adalah sikap terakhir Islam terhadap para penyair? Atau apakah itu merupakan sikap yang berkaitan dengan keadaan tertentu sahaja? Syekh menjawab, syair sebagaimana juga prosa, patung ke syair pak kita ni, adalah perkataan yang tersusun dari kalimah-kalimah dan ucapan-ucapan, susunan je. Syair tidak berbeza dengan prosa kecuali patung kan tidak. Kecuali syair mempunyai sanjak dan nada lah. Ada nada sikit. Macam qasidah gitu. Kita kata ada nada yang menarik lah. Kedua hal ini tidak termasuk dalam pembahasan kita. Dan juga tidak dapat dijadikan ukuran untuk menghukumi syair itu baik atau buruk. Sekadar bentuk dia gitu syair tu. Ada nada ke apa. Menarik dengar tu. Tidak kata perbincangan kita lagi dah. Oleh kerana itu, mungkin hal ini yang menyebabkan Hujjatul Islam Ghazali mengatakan bahawa syair adalah perkataan di mana yang baiknya adalah baik, yang buruknya adalah buruk. Gitulah Imam Ghazali ni bukan syair saja. Bahkan lagu, nyanyian ke apa pun, rinak pun dia kata. Tengok keadaan dah. Muzik pun, tengok keadaan Imam Ghazali. Antara ulama mazhab Syafi'i yang tidak mengharamkan terus muzik lah. Tapi banyak juga ulama dalam mazhab Syafi'i, muzik pun haram lah. Rasulullah SAW telah bersabda mahfuznya, sesungguhnya sebahagian dari syair itu mengandungi hikmah. Tak kala Rasulullah SAW mendengar ucapan syair yang mengatakan, maksudnya akan mulai bagimu hari-hari di mana engkau bukan orang yang bodoh. Dan akan datang kepadamu orang tidak memberi bekal dengan membawa khabar gembira. Dia kata gitu dah. Ada orang baca syair gitu. Dan Nabi dengar. Rasulullah SAW bersabda perkataan ini adalah bahagian dari kenabian. Jadi benda betul-betul lah. Jadi engkau tu, Nabi tu bukan orang bodoh. Dan itulah lebih kurang. Maksudnya syair itu tidak karut. Betul dah. Tapi ada Nabi ni masa hari raya tu Aisyah tu dia nyanyi panggil budak-budak tena, perempuan dia ni nyanyi dia. Dia ada over lah. Dia kata Nabi yang tahu akan datang ke apa hari esok berlaku apa dah. Jadi Nabi kata berhenti. Tu tak boleh dah. Pasal Nabi pun tak tahu benda gaib, benda akan datang. Tu Tuhan saja tahu dah. Jadi benda tu tak boleh berbuat atas nama Nabi. Nabi sekap. Tak boleh kata hak tu. Hak lain tu boleh, hak tu tak boleh kata dah. Jadi menyatakan sifat ketuhanan pada Nabi tu, Nabi sekak dah. Jadi bukan bererti perkataan syair tersebut termasuk wahyu. Namun yang dimasukkan oleh Rasulullah SAW adalah bahawa baik syair tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan para Nabi. Maksudnya serupa Nabi kata gitulah lebih kurang. Kerana baik syair tersebut berisi kebenaran, bukan kepalsuan lah. Jika Al-Quran Al-Karim pada beberapa ayatnya telah menafikan sifat penyair dari diri Rasulullah SAW, maka yang dimasukkan sebagaimana disebutkan dalam kitab Silah Asy-Syair adalah untuk menafikan apa yang dikatakan oleh orang musyrik bahawa Rasulullah SAW seorang penyair yang penyihir. Nabi ni tamu yang tak boleh baca. Asal-asal dia dah. Yang kedua, Nabi ni bukan orang jenis buat syair. Walaupun Nabi fasih bahasa Arab dia, tapi Nabi tak pernah belajar, dia tak pernah buat syair pun dah. Jadi dia tak belajar syair, tak buat syair, dia bukan orang Arab lain. Orang lain ni buat khabar buat syair tak. Dia pandai buat dia buat syair. Nabi tak cara langsung buat syair ni. Gitulah Nabi. Oleh sebab itu, gitulah Nabi ni, orang musyrik tuduh Nabi penyair yang penyihir. Tak betul lah. Nabi sendiri tak ada buat syair. Kerana jika Al-Quran Al-Karim membiarkan apa yang dikatakan oleh orang musyrik, maka mereka akan tetap dengan sangkaan mereka. Para penyair ketika itu, kecuali yang dijaga oleh Allah, dan itu hanyalah sedikit, adalah para pemimpin dosa dan keburukan. Dan juga para pemimpin tahyul dan dusta. Sekiranya Muhammad seorang penyair, sebagaimana yang mereka kira, maka nescaya Al-Quran Al-Karim yang datang bersama beliau tidak lebih dari syair. Sehingga dengan begitu, ia bukan lagi sebuah kitab ilahi dan sebagai sebuah mukjizat. Jadi, orang kafir tu Nabi ni penyair kerana dia tuduh Quran tu Nabi mereka dah. Sedangkan Nabi tak pandai buat syair pun dah. Jika Al-Quran mengatakan dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang yang sesat, tidakkah kamu lihat bahawasanya mereka mengembara di tiap-tiap lembah, dan bahawasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya, kecuali orang penyair-penyair yang beriman dan beramal soleh. Surah Asy-Syu'ara ayat 224 hingga 227. Maka yang dimasukkan dengan para penyair di sini adalah para penyair yang mengembara di lembah-lembah khayalan dusta.
cumbu rayu wanita, menghancurkan kehormatan, menyebarkan fitnah, melecehkan nasab, janji batil, bangga dengan sesuatu yang batil, melontarkan pujian-pujian terhadap orang yang tidak layak mendapatkannya, dan juga ada pertentangan antara perkataan dan perbuatan mereka, mentutur hak karutnya. Adapun jika syair itu keluar dari seorang penyair yang mukmin, yang soleh, maka betapa indahnya. Alangkah bagusnya suatu syair jika berbicara mengenai keimanan, amal-amal soleh, zikir, membela orang yang dizalimi dan menolak kezaliman. Oleh kerana itu, ayat-ayat Al-Quran memberikan pengecualian dengan kata-kata kecuali orang yang penyair-penyair beriman dan beramal soleh dan banyak menyebut Allah dan mendapat kemenangan sesudah menderita kezaliman. Dan orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali. Surah Asy-Syu'ara 227. Gitu lebih kurang. Jadi ulama pun banyak buat syair untuk mengaji dah. Matan Baiquniyah lah. Dia buat syair-syair ringkas. Matan Alfiyah. Alfiyah hadis pun ada dah. Matan Alfiyah Ibn Malik. Apa? Ya, dari segi nahwu pun ada dah. Jadi banyak lah. Dari segi syair-syair ni digunakan dalam pengajian Islam pun supaya mudah nak ngapa dah. Matan macam-macam Jazariyah lah, mata gapo-gapo kata buat ngaji pondok tu dak. Ni kurang dah. Dulu memang orang ngaji pondok memang kena ngapa mata dulu. Lepas tu barulah mengaji. Dan mata ni biasa yang mudah hafal, yang biasa menarik ni mata jenis syair dah. Sebagai orang meriwayatkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut maksudnya, perut salah seorang dari kamu dipenuhi dengan nanah itu lebih baik baginya daripada dipenuhi dengan syair. Ada sebuah hadis tu tak? Mereka menggunakan hadis ini untuk mencela syair, namun hadis tersebut perlu diluruskan. Yang benar redaksi hadis tersebut adalah sebagai berikut. Tak berapa tepat, lafaz tak berapa tepat Syekh ni kata ni. Betul ni lebih kurang gini maksudnya. Perut salah seorang dari kamu dipenuhi dengan nanah itu lebih baik baginya daripada dipenuhi dengan syair yang digunakan untuk mengejek. Itu baru betul dia kata. Kata-kata yang digunakan untuk mengejek yang dibuat adalah dalil yang paling kuat untuk menolak pendapat orang-orang yang tidak membedakan antara yang kurus dengan yang gemuk, yang buruk dengan yang baik dalam syair. Dia katanya hak tulisnya ya, yang mengejek, yang menghina dia. Dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW, beliau pernah melantunkan syair. Dan pernah juga lantun syair ni, walau dia bukan pembuat syair terkenal dia. Mendengarkan syair, dia biasalah dengan syair dia. Dan memberikan pujian dan hadiah kepada orang yang melantunkan syair dia. Antara terkenalnya Hasan lah. Hasan ni dia orang bisa. Dia ni pun lembut sikit. Berapa dia tak kira jahat dah. Tapi dia ni bak kecek pandai lah dah. Macam orang negara kita lah dah. Datuk Alif Kogapa ni kadang-kadang orang ponda ni. Dia kecek panyuk dan pandai buat syair. Pandai kecek, pandai negara dah. Jadi Hasan lah antara orang yang bisa buat syair dah. Rasulullah SAW pernah mendengar syair dari Ka'ab bin Zuhair. Dan kemudian beliau memberikan hadiah kepadanya. Rasulullah SAW juga pernah mendorong Hasan bin Sabit. Inilah Hasan bin Sabit ni. Untuk mengucapkan syair dalam membela Islam. Jadi Hasan bin Sabit ni, dia lembut sikit, tidak keras, tidak gagah mana, tapi dia bak syair bisa lah. Ketika itu Rasulullah SAW bersabda mafhumnya, sindirlah orang musyrik dan Ruhul Qudus mendukungmu. Jadi maksudkan dengan Ruhul Qudus adalah malaikat Jibril AS. Jadi dia buat syair itu siapa? Meremehkan, menaikkan semangat orang Islam, meremehkan orang kafir. Hebat syair dia dah. Macam kita buat lagu lah dah. Macam kita zaman lain lagu dah. Lagu yang kata siapa menaik semangat dan jatuh semangat orang kafir dia. Ka'ab bin Malik telah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana pandanganmu mengenai syair? Rasulullah SAW menjawab, seorang mukmin berjihad dengan lisan dan pedangnya. Syair itu macam berat berjihad dengan lisan dan pedangnya. Siapa tahap tu dah. Sebab dia boleh membangkitkan semangat yang hebat lah dah. Dari sini kita dapatlah mengambil kesimpulan bahawa penyusun syair tidaklah haram kerana syair tidak ubahnya sebuah prosa saja, susunan ayat yang menarik. Adapun yang diharapkan adalah menyalahgunakan syair untuk mengatakan hal yang tidak boleh dikatakan. Demikian juga tidaklah haram mendengarkan syair selama syair itu bersih dan tidak mendorong dan mempengaruhi seseorang untuk berbuat dosa. Adapun kecaman Al-Quran terhadap syair itu hanya ditujukan pada sekelompok tertentu dari kalangan penyair. Iaitu mereka yang diikuti oleh orang yang berdosa, mereka yang mengatakan sesuatu yang tidak mereka kerjakan, dan mereka yang berkhayal dengan khayalan-khayalan dusta dan penuh dosa. Inilah pandangan Islam. Itulah. Tapi kena ingat juga, syair-syair ni kadang-kadang atas nama agama pun tak, puji Nabi pun banyak juga dikritik oleh ulama dah. Berzanji ke apa tu dah. Setengah orang baca, setengah negeri tu baca macam baca Quran dah. Tapi masalahnya ulama pun kritik pasal dia ni bukan kaji pun cerita-cerita dia dah. Sanak-sanak dia pakai cerita yang cerita Nabi
Pelik-pelik lah tau Nabi beranak sunat lalu sujud lalu macam-macam ada cerita dia. Padahal benda tu palsu, riwayat tidak sahih pun dah. Ulama semua tak pakar. Tiba-tiba dalam syair tu ada orang pakar dia lebih daripada Quran setengah tu tak percaya. Tu masalah. Tapi kita tempat Melayu ni bukan percaya tak faham pun baca juga Quran setengah-setengah tempat tu lah. Jadi benda gitu sebenarnya tidak molek mana jugalah. Kita kata selawat tempat kita ni tak. Tu bukan selawat, tu syair lah. Nah, syair qasidah syair. Kita baca sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu seterusnya siapa dia sallallahu alaihi Muhammad tu selawat lah dah. Sallallahu alaihi wasallam selawat lagi tapi hak lepas tu dah. Lepas tu panggil syair, puji-puji Ada setengah ulama setuju, ada setengah ulama kata melampau. Gitulah, nepeh lah. Dan tidak mestinya berdiri dia. Kalau kita kata boleh pun tak boleh kata lebih afdal berdiri. Sebabnya selawat terbaik, selawat Ibrahimiyah kita baca ni semain tu masih duduk. Tu selawat terbaik. Macam mana kita kata selawat syair tu ada selawat sebahagiannya selawat lebih baik berdiri. Tu berdusta atas nama agama tu dah. Tak boleh nak kata gitu dah. Tak apalah, yang pentingnya jangan melampau, jangan berbuh melampau dah. Ya, kadang-kadang syair setengah orang buat hujah lagi tu. Nazam syair ni gapo ni. Sedangkan kaedah sebenarnya Ahlussunnah wal Jamaah ni Al-Quran ijma' qiyas. Al-Quran sunnah ijma' qiyas. Pak kata tu bukan ada syair ni. Ni masalah bentuk capa selipar ijtihad berdasarkan syair. Memang syair kita tengok tak. Lepas tu dia pun lukis-lukis bentuk capa. Dalam hadis sahih yang paling utama bentuk capa tu ialah tali ni'alain ni. Tiba-tiba dalam simbol capa ni tak ada apa ni'alain ni, tapi ada dua butir mata. Jadi benda-benda tu lah kita takut ada unsur-unsur yang boleh membawa kepada tangkal dan bawa pada rajah wifaq, rajah-rajah yang berunsur sihir dia, tersyirik. Macam orang Yahudi ada simbol betel dia. Orang Yahudi Zionis ni ada simbol betel. Dan simbol itu juga digunakan dalam sihir. Sebab dia ni ada Zionis ni nak cara sihir. Kita takut jadi umat Islam pun tidak guna betel tapi guna simbol capa. Kita takut gitu lah dah. Bukan masalah cinta pertama kalau tak betul jadi khurafat. Dia kedua hak lebih daripada tu kita lebih takut daripada khurafat tu ialah takut jadi tangkal dan sebagainya, takut jadi syirik. Okey, hukum nyanyian. Saya mendengar orang mengatakan bahawa semua bentuk lagu adalah haram dan termasuk salah satu dosa yang besar. Apakah pendapat ini benar? Sungguhnya perkataan baik, Syekh ni jawablah. Sungguhnya perkataan baik berupa tulisan maupun ucapan itu mempunyai bobok dan pengaruh. Ada kesan lah dah. Jika perkataan itu berkataan yang indah dan baik, maka tentu pengaruh yang ditimbulkannya juga adalah pengaruh yang baik. Jika perkataan itu perkataan yang buruk, maka tentu hasil dan pengaruh yang ditimbulkannya adalah hasil dan pengaruh yang buruk. Ikut kata-kata pesyair jugalah. Nyanyi apa pesyair juga. Macam qasidah juga. Kalau melampau, kalau karut, jadi haram. Kalau tidak terkawal dengan baik, maknanya baik, okeylah dah. Allah SWT telah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 24 hingga 27. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimah yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan izin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimah yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi. Tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Allah meneguhkan iman orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Itu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperkuat apa yang dia kehendaki. Jadi cerita ni kalimah yang baik, kalimah yang buruk sini nak cerita panjang-panjang dah. Kalimah yang baik itu dalam bentuk apa pun yang akan jadi satu pokok. Dia akan naik ke atas ke tinggi lah. Kalimah yang buruk pun gitu juga, pokok juga dah. Jadi yang pentingnya bentuk kalimah tu adakah bermaksud baik, adakah berunsur karut, benda karut dah. Terkadang perkataan lisan lebih kuat pengaruhnya dibandingkan perkataan yang berupa tulisan. Kadang orang ni kerana kecek ni ada nada ni. Ilmu tak ada mana dah, setengah tu dah. Macam kita dengar lah penceramah ataupun orang motivasi, kadang dia ni tidak mana ilmu dia tapi dia pandai penyokonan ni. Jadi kita ni galik dengar tak, bersemangat kita dah. Itulah kemahiran dia, Allah anugerah kepada dia. Begitulah juga dia. Kerana pada kalimah lisan berkumpul pengaruh lisan itu sendiri dan pengaruh orang yang menyampaikannya yang terpantung pada ucapan-ucapannya. Jika perkataan-perkataan lisan tersebut disampaikan dalam bentuk syair, maka pengaruh yang ditimbulkannya semakin bertambah-tambah kerana adanya sanjak, yang ini keteraturan kata. Jadi
macam pandai patun lah dok. Pandai patun ni kita rasa sedap dengar. Kalau dalam majlis ke apa, kalau MC tu start nak patun juga kita rasa jejak. Oh, naik angin dah. Orang Arab lagi dah, syair lagi hebat. Pok dia kalau main syair kan. Ubah berping pun ada dah. Oh, India pun gitu juga ni. India Pakistan kita ni kurang dah. Kurang dah tempat kita ni. Kitab Sila Asy-Syair secara panjang lebar membahas segi ini. Rasulullah SAW bersabda mafhumnya, sesungguhnya sebahagian syair itu mengandungi hikmah. Ada setengah mengandung sihir, ini mengandung hikmah katanya. ada kata syair itu macam sihir dah. Kerana dia ni boleh menarik orang lah, kuat lah. Jika perkataan itu serapi itu diucapkan dalam bentuk yang indah dan menarik sebagaimana yang kita lihat pada lagu-lagu, maka pengaruh yang timbulkannya akan semakin bertambah. Orang-orang dahulu merayakan bahawa mereka mengubati orang sakit empedu dengan cara memperdengarkan suara-suara indah kepadanya. Ada orang nyakit ni, dia berubat dengan dengar benda apa? Dengan apa? Suara-suara indah nah. Tahu tak? Dengan begitu orang tersebut menjadi sihat kembali. Begitu juga. Ada orang kata terapi Quran, pasal Quran yang sedap tu. Paksa ke lembu pun boleh sihat lembu. Ada orang kata menafikan, tapi kita kata tidak boleh nafi teguh dia. Kena buat kajian lah dulu tak? Kalau betul tak? Tambah-tambah Quran ni ada sifat. Tambah dia peluk. Sedap dengar dah. Dia akan jadi penyembuh. Begitu juga kalau orang apa, penyakit jin tu ialah ni panggil kanser dah. Kanser pun antara ubat yang bagus juga ialah dia ni baca Quran sendiri ataupun diperdengarkan Quran. Dia boleh sel kanser tu tidak berkembang dengan cepat, dia boleh berkurang. Salah satu perubatan lah. Okey, seorang anak yang menangis dalam buaya kerana merasakan sakit akan diam dan tertidur apabila diperdengarkan kepadanya suara-suara yang merdu dan indah. Kita ayu anak-anak kecil tu. Jadi kita nyanyi dah. La ilaha kan ikutlah dah, tak kerti dah. Anak besar belakang dah. Jadi ada orang kata nak buang anak kecil tu, ada cara dia menyebabkan nyanyi tu menyebabkan dia ralik sampai negara budak-budak kecil dah. Bahkan suara yang merdu mempunyai pengaruh kepada binatang yang tidak berakal sekalipun dah. Natal pun pengaruh. Apa kita cerita saat ni dah, ada terapi tu juga pasal Quran dah. Di kandang-kandang lembu dia. Ada setengah orang marah kata menunggu agama. Tapi kita tengok ada juga faedah juga. Mungkin dah pasal dia ni Quran sendiri dah. Ada sifat dan dia sendiri ketenangan dah. Sejak berabad-abad yang lalu, bangsa Arab telah membuat satu cara untuk mendorong unta tunggangannya supaya mahu bergerak. Unta ni nak perhati dah. Iaitu dengan cara perdengarkan lagu padanya. Unta ni reti. Unta ni sungguh ni dah. Unta ni kali malas jalan ke gapo letih gapo tak sehingga. Cara dia main-main orang syair. Nyanyi macam nyanyi lah. Syair ke gapo ni jadi unta ni reti. Jadi naik angin juga unta ni. Padahal bukan ketika cak Arab dah. Tak tahulah kita nak dengar cerita pun begitu dah. Dengan begitu, unta itu mahu bergerak dan giat dalam menempuh perjalanan. Kalau pandai syair, pandai sajuk, pandai gapo ni tak. Unta tu naik angin tu tak. Oh, nak semangat molek apa dah. Seorang kusir terkadang menyuruh untanya bergerak dengan menggunakan lagu-lagu yang merdu. Sehingga unta itu terus bergerak tanpa merasakan sakit. Dia sakit dah. Hingga akhirnya sakit dan mati. Siapa mati ni unta ni? Dia dengar lagu tu, dia tak cara sakit dia boleh gi. Sampai ke mati ke diri je. Jangan main dah. Ni betul berlaku ni dah. Bukan buat dodok ni nak. Rasulullah SAW pernah menyuruh Anjasyah, yang ni kusir untanya, untuk perlahan-lahan menggerakkan untanya. Orang jumpa unta ke gapo ni nak. Maksud Rasulullah adalah agar kusirnya, pasal driver dia ni, tidak berlebihan dalam mendorong dan perdengarkan lagu kepada untanya, sehingga unta itu tidak terlalu cepat bergerak, di mana hal itu akan mengganggu dan buat lelah para wanita yang berada di atasnya. Jadi orang hak jo driver unta ni, jangan nyanyi siapa kota tu laju doh dah. Kena pandai-pandai kontrol lah dah. Kontrol lagu dia ko supaya unta tu tak terlajak semangat. Kalau terlajak semangat pas rotino tu belakang tu kocok kuat letih pas rotino dah. Pasal dia naik atas unta juga rotino dah. Itulah. Itulah dengan muzik dah, dengan apa lagu dah. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan orang yang tidak tergerak oleh musim semi dengan segala bunga-bunga yang tumbuh di dalamnya adalah orang yang telah rusak cita rasanya dan tidak dapat disembuhkan. Tak kala Allah SWT berfirman, sungguhnya suara yang paling buruk adalah suara keldai, surah Luqman 19, maka kita dapat ambil kesimpulan bahawa suara yang buruk akan menyebabkan orang terganggu dan lari.
Pada saat yang sama, kita juga dapat faham bahawa suara yang indah dan merdu akan menarik dan memberikan pengaruh. Sesungguhnya Allah mempunyai tujuan pada setiap ciptaannya. Nyanyian atau lagu pada hakikatnya adalah sebilah senjata yang punya dua sisi tajam. Terkadang nyanyian itu digunakan untuk sesuatu yang benar dan bermanfaat. Kadang-kadang pula digunakan untuk sesuatu yang merosakkan dan membahayakan. Jika pada nas-nas agama kita mendapatkan banyak sekali ucapan yang berkaitan dengan nyanyian dan lagu, yang sebahagiannya secara gamblang, secara mudah mengecam nyanyian tu, muzik ke apa tu. Sementara sebahagian lagi menguatkan dan membolehkannya pula, maka sebenarnya tidak ada pertentangan di antara dua ucapan tersebut. Kedua ucapan tersebut dapat dipertemukan kerana sebahagiannya melengkapi sebahagian lain. Adapun para ulama yang mengecam lagu, muzik ke lagu ke apa ni, maka sungguhnya yang mereka maksudkan adalah lagu-lagu yang mendatangkan kerosakan dan kefasadan, iaitu semua jenis lagu yang berisi syair-syair yang membangkitkan selera yang rendah, syahwat ke apa dah, tidak berfaedah dan cabul. Sedangkan para ulama yang mendorong dan membolehkan lagu, maka yang dimasukkan oleh mereka ulama tersebut adalah lagu-lagu yang terpuji, yang akan mendorong dan membangkitkan emosi-emosi kebajikan dan perasaan-perasaan yang mulia dalam diri manusia. Jangan main dah. Ada tuduh Dr. Yusuf Qadawi ni liberal ke apa dah. Salah satu ni dia membolehkan ni ada. Begitu juga ada Ibn Qayyim buat buku ni apa? Ghina ni lah, senandung syaitan ke apa dah. Sebabnya balas bab nyanyi ni. Imam Ghazali membenarkannya dah. Sebenarnya kita tengok juga setengah tu dia membenarkan nyanyi siapa tahap. Setengah tu dia boleh kata Quran apa ni dah. Dia mementingkan ghina nyanyi ni untuk ibadah. Tu masalah dah. Tapi kalau nyanyi itu dalam masuk umum, kita tak boleh nak kata dia betul-betul haram dah. Dr. Yusuf Qadawi tu ada tak tuduh gitu dah. Tapi ada ulama-ulama salafi dah. Di Arab Saudi pada, di Mesir pada yang kata boleh nyanyi. Sebabnya dalil tu kalau kita tengok, ada dua-dua. Ada hak boleh, ada tak boleh. Bukannya kata dalil haram saja dah. Muzik ke apa ni. Dah. Perlu diperhatikan bahawa banyak nyanyian yang sering kita dengar yang perlu diluruskan kembali dah. Kerana kebanyakannya tidak mengikuti batasan-batasan yang kita harapkan pada nyanyian yang baik dan terpuji. Kebanyakan nyanyian tersebut berkisar pada masalah dorongan-dorongan emosi dan hal yang berhubungan dengan syahwat dan kelazatan sahaja dah. Ada tunggu setengah tu caw ko gawe tak ada kerja lain dah. Ada gitulah, ada yang tidak berfaedah. Pada kenyataannya kita memerlukan pelurusan erti cinta yang banyak dijadikan tema lagu. Kebanyakan mereka telah membatasi erti cinta itu hanya pada cinta antara seorang lelaki dan seorang wanita. Kita menginginkan dari mereka muncul lagu-lagu yang berbicara mengenai kecintaan kepada Allah, Zat yang Maha Esa yang telah menciptakan langit dan bumi dan telah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran yang telah ditentukan. Kita juga menginginkan dari mereka muncul lagu-lagu yang berbicara mengenai kecintaan kepada Rasulullah SAW. Sebagai contoh manusia yang paling luhur yang telah menghabiskan hidupnya dalam berjuang di jalan Allah SWT dan berperang demi kemuliaan manusia sehingga Tuhannya berkata kepadanya, maksudnya, dan tidaklah kami mengutus kamu kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Surah Anbiya ayat 107. Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita juga mengharapkan nyanyian-nyanyian yang berbicara mengenai kecintaan terhadap orang tua yang telah berjuang dengan susah payah dalam mendidik dan membesarkan anaknya. Lagu yang timbul rasa terima kasih kepada ibu bapa dah. Sehingga Allah SWT berfirman yang bermaksud, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dan dengan sebaik-baiknya. Surah Isra ayat 23. Demikian juga pada ayat lain yang bermaksud, bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah tempat kembalimu. Surah Luqman ayat 14. Jadi kalau ada lagu yang menarik sehingga memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya jaga hak ibu bapa, hormati ibu bapa, berterima kasih kepada ibu bapa, benda tu molek dia. Sebenarnya gitulah Islam tidak jumuk. Kita kena terima hakikat dah. Setengah orang ni dibincang bab nyanyi dalam bab bid'ah dah. Bab bid'ah tu betul juga kalau sampai tak setengah-setengah sufi tu juga nyanyi sebagai bentuk ibadah dia dah. Qasidah dia yang hana-hana lah gapo dah. Tu sebagai ibadah khusus dia, ritual dia. Tu mungkin jadi bid'ah sungguhlah pasal dia anggap benda tu macam ibadah khusus dia. Tapi dalam bentuk kehidupan seharian kita ni banyak benda harus, benda mubah dah. Kita nak kereta, nak gapo, makan goreng, makan gapo, banyak perkara dunia ni dia benda harus. Kita tidak boleh mudah-mudah mengharamkannya dah. Asal-asal benda dunia ni mubah harus. Jadi apa?
Jadi itu bukan perbincangan bid'ah sebenarnya. Perbincangannya ialah perbincangan kehidupan dunia yang biasa dah. Tak betul duk bincang bab bid'ah, cumanya gitulah. Tapi ada setengah orang masukkan nyanyi ni dia dalam bentuk macam agama dah. Dia guna nasyid atau qasidah dia dalam macam itulah berselawat dah. Kalau tak guna qasidah dia tu tak berselawat makan dia dah. Itu nak jadi satu bentuk yang ibadah khusus dah. Sedangkan syair bukan selawat tu sikit je, ada selawat tu tak nanti ke bentuk syair dah. Kita nak jadilah. Tapi asal-asalnya kena royak lagu ke gapo, ia bukanlah bentuk ibadah khusus lepas situ. Dia bukan dalam bab bid'ah. Kecuali orang masuk dalam ibadah spiritual ataupun amalan spiritual. Ada setengah tu masukkan, ada pluralisme, gerakan pluralisme di Malaysia apa dah. Pala plural ni, gabungan hak capuk agama ni, orang India dah, Tino ni, Madam ke apa dah. Jadi dia panggil semua agama ni termasuk Kristian, termasuk orang Melayu tu, Muslim ni, nasyid ke agama dah. Nasyid ke agama tu kita tengok ni capuk. Dia ada unsur-unsur macam jadi keagamaan, jadi ritual dia, dan apa dah. Jadi satu upacara dia dah. Tu jadi nak jadi agama barulah jadi bid'ah dah. Okey, tak apalah situ dah. Kita juga menginginkan lagu-lagu yang berbicara mengenai kecintaan akan tanah air. Dah, lagu semangat. Lagu Mirai dah. Apa? Mirai dah. Kau bahasa Jepun ke apa dah? Mirai kau ke apa dah? Jepun pun ada lagu semangat dah untuk jadi kita motivasi. Dah. Salah satu asar Islam mengatakan cinta tanah air itu adalah sebahagian daripada iman. Jadi kita buat lagu sampai kita cintakan negara, semangat negara, boleh lah. Demikian juga kita mengharapkan lagu-lagu yang berbicara mengenai kecintaan terhadap alam, yang telah mempertunjukkan pada kita kerajaan langit dan bumi. Dan juga telah memberikan kepada kita bukti-bukti tentang keberadaan Zat Maha Pencipta. Dan juga kekuasaannya dalam mencipta alam jagat raya ini. Boleh buat lagu yang menarik sampai kita ingat Tuhan yang Maha Besar, Maha Hebat. Bukan bid'ah ni, bukanlah perkara tu khusus. Bukan ritual, sekadar nak suruh kita bentuk cara penyampaian dah. Macam syair lah, serupa syair dah. Begitu juga kita mengharapkan lagu-lagu yang berbicara mengenai kecintaan seorang suami terhadap isterinya. Dah, lagu pada bini tak apa dah. Apa ada seorang lagu kita dengar itu dah. Isteriku gapo yang kata dah. Hidup ni tak semudah mana tu boleh lah dah. Jadi lembut sikit hati isteri dah. Lagu itu tak apa. Dan juga kecintaannya di antara keduanya yang merupakan hubungan yang diberkati oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda kuasaannya adalah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Jadi kita mikir waktu pun rasa sangat-sangat hebat Allah SWT. Rasa kita memerlukan isteri memerlukan suami dah. Jadi kita tu perlu hidup sekeluarga ni satu benda nikmat, satu benda kehebatan Allah dah. Satu anugerah Allah SWT yang hebat. Kalau kita mikirlah. Tak mikir tak jadi bahagia belaka dah. Dan kita mikir berasa hebat. Punca hidayah. Kita berasa kehebatan Allah. Kita berharap akan munculnya lagu-lagu yang berbicara mengenai kecintaan terhadap keluarga, sehingga seorang merasa terkait dengan keluarganya, sehingga rasa perlukan keluarga, nak jaga keluarganya molek, nak jaga anak bini yang molek. Kerana lagunya mencetus perasaan di hatinya untuk menyayangi keluarga. Dengan begitu akan terwujudlah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi maksudnya, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik di antaramu terhadap keluargaku. Jadi Nabi ni paling baik dengan keluarga dia sebagai contoh pada umat Islam yang lainnya. Kita mengharapkan adanya lagu-lagu yang berbicara mengenai kecintaan seorang murid terhadap gurunya, sehingga hubungan yang mulia di antara murid dengan gurunya semakin bertambah-tambah kuat dan lebih erat. Sesungguhnya lagu atau nyanyian tidak dilarang oleh agama jika mengandungi kata-kata yang mendorong kepada kebajikan atau mengingatkan akan keutamaan. Namun lagu atau nyanyian akan menjadi haram jika mendorong kepada perbuatan dosa dan kemungkaran. Sesungguhnya Allah mengatakan kebenaran dan dia memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Itulah hukum nyanyian lagu. Muzik pun begitu benarnya, muzik pun walaupun ada muzik sendiri pun ada khilaf lagi dah. Walaupun sebenarnya kita kena faham bahawa ramai ulama kata haram. Imam Syafi'i memang mazhab Syafi'i pun ramai kata haram. Tapi Imam Ghazali tak kata haram mutlak dah. Dia tengok benda tu, tengok keadaan dah. Begitu juga ada tokoh-tokoh Salafi, walaupun ramai kata haram, ada tokoh ulama Salafi dah.
Hak kata tidak hadat mutlak dah. Dalil pun banyak mengatakan boleh. Dah. Bukan hak lanak. Hak kata lanak kau gapo tu kerana ada unsur yang tak molek dah. Ada unsur yang tak molek yang bersama-sama dia. Tak apalah, tu perbahasan ilmiah lah. Yang penting jangan jadi bidah ritual lah. Sehingga anggap dengan nyanyi tu pahala besar kau. Nak selawat kau mesti dengan qasidah dengan nyanyi tertentu. Kalau tak guna nyanyi ni tak cukup. Cara berselawat kau tu nak jadi bidah lah. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.